Netizen kecam wakil rakyat langgar PKP. Ia termasuk Menteri Besar dan Timbalan Menteri yang didakwa melanggar peraturan PKP, termasuk tidak mengamalkan penjarakan sosial. Ketika rakyat disuruh duduk di rumah dan patuh kepada perintah kawalan pergerakan PKP, namun segelintir wakil rakyat termasuk Menteri Besar dan Timbalan Menteri dilihat melanggar peraturan berkenaan. Beberapa gambar membabitkan pemimpin parti politik berkumpul secara beramai-ramai tular di media sosial sehingga menimbulkan kecaman netizen. Sejak semalam, tular gambar Menteri Besar Terengganu Ahmad Syamsuri Mokhtar mengunjungi bekas Menteri Besar Ahmad Said di kediamannya di Teluk Kalung, Kemaman. Syamsuri berkunjung ke rumah Ahmad yang juga pengurusi UMNO Terengganu bagi menyelesaikan isu berbangkit berhubung agihan peruntukan yang tidak sama rata diterima anggota Dewan Undangan Negeri ADUN BN. Gambar yang dikatakan dirakam pada pertemuan itu memaparkan Syamsuri menikmati hidangan makanan bersama Ahmad. Selain bergambar dengan orang ramai yang berada di kediaman berkenaan, gambar itu mengundang kecaman netizen yang mendakwa ia melanggar peraturan PKP termasuk penjarakan sosial. Turut tular di media sosial tindakan Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Abdul Rahman Muhammad yang berkunjung ke rumah rakan politiknya bersama rombongan dan menikmati jamuan makan tengah hari. Gambar berkenaan dimuat naik pemilik akaun Facebook Nasaruddin Zin dipercayai individu yang menjemput Timbalan Menteri ke kediamannya. Nasaruddin yang juga Ketua UMNO Klang dalam hantaran di Facebooknya memaklumkan yang beliau dan rombongannya kemudiannya mengiringi Rahman untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat orang asli. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution pula melahirkan kebimbangan dengan tindakan Timbalan Menteri Kesihatan Nur Azmi Ghazali serta Exco Kerajaan Negeri Perak Razman Zakaria bersama kumpulannya yang menikmati makanan secara beramai-ramai. Tindakan itu dilihat seolah-olah mereka mengabaikan peraturan PKP dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Tak amal penjarakan sosial. Saifuddin berkata ketika PKP dilanjutkan dan pasukan Barisan Hadapan menggadai nyawa menangani COVID-19, bebas bergerak untuk lawatan tidak kritikal. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Majlis Keselamatan MKN menasihati rakyat supaya duduk di rumah. Bazar Ramadan dibatalkan. Timbalan Menteri Kesihatan ke sana ke sini membawa rombongan untuk lawatan bukan kritikal, makan berjemaah, berkongsi lauk, meningkatkan resiko jangkitan dan tidak mengamalkan penjarakan sosial. Sungguh tidak bertanggungjawab dan menunjukkan contoh yang teruk kepada rakyat. Harap tiada kluster baru yang berpunca daripada lawatan sebegini, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Saifuddin turut memuat naik gambar Azmi dan Razman bersama kumpulannya sedang makan berkumpulan. Berdasarkan tangkap layar yang dimuat naik Saifuddin, Azmin dan Razman berbuat demikian ketika hadir ke sebuah mahad tahfiz di Lenggong, Perak. Malaysia kini sedang berusaha mendapatkan penjelasan Azmi dan Razman berhubung gambar berkenaan. Malaysia kini mengambil langkah drastik melaksanakan PKP dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. PKP pada asalnya dikuat kuasa bermula 18 Mac lalu dan dijadualkan berakhir pada 31 Mac lalu. Bagaimanapun, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKP dilanjutkan sehingga 24 April ini bagi memastikan negara benar-benar bebas COVID-19. Melalui pelaksanaan PKP, beberapa peraturan dikuat kuasa antaranya tidak boleh bergerak keluar rumah melebihi 10 km, perlu mengamalkan penjarakan sosial dan tidak boleh berkumpul. Masih dalam perkembangan berita yang berkaitan, kalau di negara lain menteri langgar PKP dah letak jawatan, kata Khalid. Bukan sebarang timbalan menteri tetapi Timbalan Menteri Kesihatan tidak menunjukkan contoh teladan yang baik dalam masa PKP ketika ini, kata Naib Presiden UMNO itu. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin membidas tindakan Timbalan Menteri Kesihatan Nur Azmi Ghazali yang disifatkan tidak menunjukkan teladan baik dengan melanggar perintah kawalan pergerakan PKP. Beliau berkata jika di negara lain pemimpin kerajaan yang melanggar peraturan sedemikian rupa telah bertindak meletak jawatan, bukan sebarang Timbalan Menteri tetapi Timbalan Menteri Kesihatan tidak menunjukkan contoh teladan yang baik dalam masa PKP ketika ini.
Di negara lain seperti New Zealand, Menteri Kesihatannya letak jawatan kerana melanggar peraturan lockdown. Begitu juga orang awam di negara masing-masing melahirkan kemarahan kepada Menteri Perumahan UK United Kingdom dan Menteri Komunikasi South of Africa, Afrika Selatan atas sebab yang sama. Kita tidak mahu ada peraturan-peraturan yang berbeza. Kepimpinan mesti tunjukkan tauladan, tulis beliau dalam satu hantaran di laman sosial Instagramnya hari ini. Untuk rekod, Menteri Kesihatan New Zealand David Clark sebelum ini meletakkan jawatan selepas mengaku melanggar perintah berkurung apabila membawa keluarganya ke pantai. Meskipun menolak peletakan jawatan itu kerana Clark sedang menerajui usaha membendung COVID-19 di negaranya, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern memecat Clark daripada jawatan Menteri Kewangan Bersekutu dan meletakkannya pada kedudukan bawah dalam senarai Menteri Kabinet. Sementara itu, Khalid turut memuat naik gambar Nur Azmi yang dilihat secara berkumpulan menikmati jamuan bersama Exco Kerajaan Negeri Perak, Razman Zakaria di sebuah program. Terdahulu tular di media sosial gambar membabitkan dua pemimpin politik itu dipercayai menikmati makanan tengah hari bersama rombongannya di sebuah pusat tahfiz di Lenggong semalam. Gambar yang tular itu menerima kecaman netizen yang menyifatkan tindakan itu jelas melanggar peraturan PKP. Menteri lain yang turut mendapat kecaman serupa adalah Menteri Besar Terengganu, Ahmad Syamsuri Mokhtar, yang mengadakan pertemuan dengan bekas Menteri Besar Ahmad Said. Turut mendapat kecaman Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Abdul Rahman Mohamad yang berkunjung ke rumah rakan politiknya bersama rombongan dan menikmati jamuan makan tengah hari. Sementara itu, tindakan Nur Azmi turut mendapat perhatian Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang melahirkan kebimbangan. Tindakan itu yang dilihat seolah-olah mengabaikan peraturan PKP dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Kita masih ke perkembangan berita yang berkaitan. Timbalan Menteri tak kebal jika ingkar PKP, kata Tak Yudin. Namun ia bergantung kepada kesalahan maklum Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Menteri dan Timbalan Menteri tidak kebal daripada tindakan undang-undang jika sengaja mengingkari perintah kawalan pergerakan PKP, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tak Yudin Hassan. Beliau berkata jika benar ada perkumpulan yang melibatkan mana-mana menteri maupun timbalan menteri dilakukan secara sengaja, terpulang kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya. Semua orang tertakluk kepada undang-undang, termasuk menteri tak ada immuniti terhadap undang-undang ini. Kalau dikatakan sengaja mengingkari PKP dan terang-terang melanggar prosedur operasi standard SOP, terpulang kepada penguatkuasa untuk ambil tindakan. Namun ia bergantung kepada kesalahan. Menteri bermesyuarat setiap hari mengenai isu-isu berkaitan COVID-19 dan setelah selesai mesyuarat ada yang memerlukan melakukan tinjauan lanjut. Sebagai contoh, seorang menteri datang ke satu tempat yang melibatkan taklimat, melibatkan pandangan yang perlu diambil, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN peringkat negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim di sini hari ini. Semalam tular di laman sosial mendakwa lawatan kerja seorang timbalan menteri tidak mengikuti SOP PKP selepas ramai dilihat berkumpul dan makan bersama tanpa jarak sosial. Sumber dari Bernama. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. PN Sabah lebih kukuh jika Perdana Menteri sahut seruan Zahid, kata Bong. Bong menyokong tuntutan Zahid agar Muhyiddin melantik beberapa pemimpin Sabah, termasuk dirinya, bagi mengisi jawatan di peringkat persekutuan. Pengerusi UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin berkata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan dapat membantu mengukuhkan Perikatan Nasional PN sekiranya menyahut seruan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk melantik beberapa pemimpin UMNO Sabah bagi mengisi jawatan di peringkat persekutuan. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada surat ditulis Ahmad Zahid bertarikh 16 April yang menuntut Muhyiddin melantik beberapa pemimpin Sabah termasuk Bong bagi mengisi jawatan berkenaan. Zahid secara khususnya menamakan Bong yang kini menghadapi pembicaraan kes rasuah agar dilantik sebagai pengerusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah.
Bercakap kepada Malaysia Kini, Bung berkata beliau baru saja mengetahui mengenai surat berkenaan. Bagaimanapun katanya beliau menyokong tuntutan Zahid. Semestinya demi rakyat Sabah dan memperkukuhkan kerajaan PN di negeri Sabah dalam persiapan menghadapi PRU akan datang, kata Bung kepada Malaysia Kini. Dalam surat sama yang dilihat Malaysia Kini, Ahmad Zahid turut meminta agar anggota Parlimen Kimanis, Muhammad Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri di peringkat Persekutuan, manakala Abdul Rahman Dahlan dilantik sebagai Ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Abdul Rahman merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa era kerajaan BN yang diterajui Najib Razak. Turut disenaraikan ialah Timbalan Ketua UMNO Sabah merangkap ahli majlis tertinggi parti itu, Yaakob Khan, supaya dilantik menjadi pengerusi lembaga pelabuhan Labuan. Jawatan berkenaan kosong selepas anggota Parlimen Kota Kinabalu Chan Fong Hin disingkirkan dari LPA berkuat kuasa 1 April. Dalam surat berkenaan, Ahmad Zahid berkata, beliau menyampaikan cadangan daripada UMNO Sabah selepas berbincang dengan kepimpinan parti di negeri itu. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Ahli Parlimen cadang kerajaan beri RM20,000 kepada penganjur bazar Ramadan. Bantuan one-off itu kerana penganjur telah menghabiskan sejumlah besar wang untuk persiapan bazar itu, kata anggota Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil. Anggota Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil mencadangkan Kementerian Wilayah Persekutuan untuk memberikan bantuan kewangan one-off berjumlah RM20,000 kepada setiap penganjur bazar Ramadan untuk meredakan aliran tunai mereka. Dalam satu kenyataan, Fahmi berkata, pihak penganjur telah menghabiskan sejumlah besar wang untuk persiapan bazar tersebut. Pada masa yang sama, saya faham para penganjur telah melaksana beberapa perkara yang menelan belanja seperti menempa banner, membuat garis tapak serta perkara-perkara berkaitan penganjuran tapak. Memandangkan pengumuman pembatalan dibuat agak lewat, iaitu hanya seminggu dari bermulanya Ramadan, saya mencadangkan Kementerian Wilayah Persekutuan pertimbang bantuan one-off berjumlah RM20,000 bagi setiap penganjur tapak. Ini akan dapat membantu serba sedikit aliran tunai, cash flow para penganjur tapak dan menjadi tanda penghargaan di atas kerja-kerja yang telah dilaksana. Saya menjangkakan RM1.2 juta diperlukan secara keseluruhan, katanya. Semalam, Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa mengumumkan bahawa tiada bazar Ramadan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dalam bentuk apapun tahun ini. Beliau berkata hal ini telah dibincangkan dengan Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, Fahmi juga menggesa pihak penganjur bazar mempercepatkan untuk mengembalikan yuran tempahan tapak antara RM350 hingga RM500 kepada peniaga. Mereka risau duit yang dibayar tidak akan dipulangkan sepenuhnya dan rata-rata tidak bersetuju wang tersebut disimpan untuk penganjuran tapak bazar Ramadan tahun depan. Saya harap penganjur tapak dan penganjur induk akan dapat menyegerakan pemulangan sepenuhnya wang yang dibayar peniaga-peniaga ini. Ramai yang ingin bersiap sedia untuk Ramadan dan perlu menggunakan wang tersebut, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kanan Ismail Sabri pada sidang media hari ini berkata beliau telah dimaklumkan bahawa DBKL akan mengembalikan deposit kepada semua peniaga bazar Ramadan di ibu negara. Anwar Musa pula hari ini dilaporkan berkata deposit berkenaan berjumlah RM120 bagi setiap peniaga. Pendaftaran itu akan dibuka pada 14 hingga 17 April. Kami memulangkan deposit untuk bazar Ramadan sebanyak RM120 sebelum ini dan akan beri insentif RM500 bagi setiap penjajah yang bersetuju mendaftar dalam program baru ini, kata beliau. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan sokongan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kongsikan juga video ini ke akaun media sosial anda. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.